الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dihormati pengurusi dan seluruh ahli dan kuasa masjid, para imam, para bilal, seterusnya para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi diberikan peluang untuk sama-sama kita dapat solat maghrib dan insya-Allah solat isya sebentar lagi secara berjemaah. Dan di kesempatan ini mungkin belum terlambat lagi untuk saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal minal a'idin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalan kita, apa yang telah kita laksanakan pada bulan Ramadan, dan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita taqwa insya-Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, kita teruskan kuliah maghrib kita, iaitu kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Halal dan haram di dalam Islam, yang dikarang oleh almarhum Tuan Guru almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita berada teruskan dalam bab halal dan haram kehidupan umum muslim, yang ada kitab muka surat 570. Betul kah 570? Masih lagi membicarakan tentang hukum berkaitan dengan nyanyian dan bermain muzik. Hukum bermain nyanyian dan bermain muzik telah dibincangkan. Asal hukum nyanyian dan bermain muzik itu hukumnya apa dia? Harus. Tiap sesuatu perkara itu hukumnya harus al-ibahah, selagi mana ia tiada dalil yang mengharamkan suatu perkara itu. Maksud yang kata perkara ini itu perkara yang bukan berkaitan dengan ibadat. Contohnya menyanyi. Nyanyian, menyanyi lain, itu perbuatan.
nyanyian. Apa hukum nyanyian? Hukumnya harus. Hukum ni, ini kita kena faham. Dia bukan terlekat pada benda. Tak. Tapi hukum ni dia terjadi pada amalan. Contohnya kereta. Apa hukum kereta? Kita dengar soalan tu pun pelik sudah. Apa mau dihukum keritaan? Kereta. Pisau. Apa hukum pisau? Tak boleh dihukumkan. Tapi dihukumkan pada perbuatan. Contoh pisau. Kalau kau guna pisau tu membunuh, hukumnya haram, dosa. Tapi pisau bila dibuat untuk memotong tembikai kan, daging untuk dimakan, hukumnya harus. Minuman. Apa hukum air mineral? Mana boleh kita hukum? Apa hukum air mineral? Air. Tak boleh, sebab ni benda kita, suatu hukum dia tidak terlekat pada benda, tapi dia terjadi bila berkaitan dengan amalan. Minum. Apa hukum minum? Harus. Tapi kalau benda, apa hukum air mineral? Tak boleh. Bila disebut apa hukum meminum air mineral, baru ada hukum. Hukumnya apa dia? Harus air mineral. Apa hukum minum mintako? Itulah. Jadi haram. Perbuatan minum. Tapi kalau air mintako, apa hukum air mintako? Tak ada hukum. Mana boleh kata-kata subuh haram? Tak boleh. Tapi kalau kau minum, itulah haram. Hukum pada perbuatan. Itu disebut, kalau sebut apa, dipanggil hukum taklifi. Hukum yang Allah pertanggungjawabkan ke atas kita. Perbuatan kita tu ada hukum. Ini kena faham. Begitu juga nyanyian. Apa hukum nyanyian? Hukum harus. Persoalannya hukum menyanyi. Nyanyian hukumnya harus. Namun jikalau ada perkara-perkara yang mendatang yang menyebabkan ianya boleh haram, itu boleh jadi haram. Itu disebut muka surat 570. Terdapat beberapa syarat dalam nyanyian. Syarat. Dia masih dalam dikategorikan harus, namun bersyarat. Kau langgar syarat ni, nyanyian tadi boleh berubah hukum. Daripada harus boleh berubah kepada haram, boleh berubah kepada makruh. Tapi yalah, kita sudah bicarakan sebelum ni, hiburan kan, nyanyian ni hiburan. Naluri manusia ni suka berhibur. Kita tak boleh nafikan. Dan Islam tidak melarang kita berhibur. Kalau kita tengok masa zaman Nabi SAW, antaranya Nabi berhadapan dengan golongan orang-orang penyair ni. Dulu masa zaman jahiliyah, penyair ni diangkat. Kalau kita zaman kita macam artis lah, artis diangkat. Dan siapa yang hebat bersyair,
Kira hebat dah. Kira golongan penyair kepakaran bersyair ni tuan-tuan, zaman tu memang diangkat. Dia kalau kita mengaji dalam bahasa Arab, dia ada satu namanya mata pelajaran arud. Arud. Sempat lagi lah kita belajar. Oh memang arud ni dia menceritakan tentang irama pada bahasa. Kalau kita tu kan apa dia macam sajak, pantun. Kalau kata buat sajak tu akhirnya kalau mati dengan N, 4 rangkap tu mesti mati dengan N. Tu dia punya basic dia tu kan. Dalam bahasa Arab pun begitu juga. Jadi menunjukkan bahawa masa zaman jahiliyah pun berkaitan dengan nyanyian, muzik, lagu ni sudah ada. Tapi bila Islam datang, tidak semua diharamkan. Dah. Ini tak boleh, ini haram. Tak boleh. Dia boleh berlaku haram disebabkan sekian-sekian dia ada syarat dia. Itu boleh menjadi haram. Tuan-tuan, di kalangan kita ni kadang-kadang suara tak sedap, tapi kalau dengar lagu jadi semangat dia. Right? Kalau yang di kalangan veteran-veteran ni tuan-tuan dengar lagu 60-an, oi, kalau duduk boleh berdiri tapi kalau zaman yang bukan 60-an, lebih 70-an, 80-an, 90, tambah yang 2000 ni. Dengar lagu 60-an mau tidur dia. Tapi kalau dengar lagu zaman kita, oh jangan. Boleh bangun tu. Yang lahir 80-an. Dengar saja lagu Suci Dalam Debu. Oh. Kan? Diri. Zaman dia. Itu hiburan. Ada setengah jiwa dia ni jiwa suka memang terhibur. Itu dah tuan-tuan, kita tak boleh pukul rata bahawa semua hiburan ni haram. Tak, Islam tak melarang kita begitu. Tak boleh ni haram, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Kalau dia selagi mana dia termasuk dalam syarat yang tidak melanggar syarat, teruskan. Apa dia syarat-syarat dia? Pertama, hendaklah topik nyanyian itu patuh kepada perundangan yang tidak bertentangan dengan adab dan tata susila Islam dan pengajarannya. Nyanyian itu kira lirik dia lah kan. Tengok lirik dia. Lagu, kalau nyanyian ni dua perkara lah. Lirik dengan lagu. Lagu sedap, tapi lirik bercanggah dengan Islam. Contohnya macam black metal kan. Yalah, lagu pun boleh tahan juga ngokang-ngokang kan. Dia punya lirik lagi lah. Pernah dikaji, itu ada disebut berkaitan dengan black metal ni, apa-apa pun yang kaitan dengan dia haram. Kenapa haram? Sebab pada lirik itu ada mengandungi apa dia? Syirik pada Allah. Jika nyanyian mengagungkan masalah khamar, arak, dengan mengajak orang ramai mencuba dan meminumnya, maka nyanyian seperti ini adalah haram. Orang yang mendengar nyanyian seperti itu hukumnya haram. Nyanyian promosi apa? Promosi arak. Haram. Faham? Tapi kita tidak berapa sangat. Nyanyian yang mempromosi LGBT, zaman kita. Hati-hati, ada. Kan? Bila sebut nyanyian itu yang
mempromosi apa-apa yang diharamkan. Orang yang menyanyi itu haram, orang yang mendengar juga haram. Itu konsepnya begitu. Jadi nak berhibur tu berhati-hati jugalah kan. Tengok, jangan duk sedap je lagu. Wih, sedap lagunya. Apatah lagi kita ni, zaman kita lah sekarang ni, orang kata pengaruh hiburan daripada luar. Blackpink kan, betul kan? Yang dari Korea atau Korea. Tak tahulah macam mana, macam-macam lah. Yang bahasa Korea. Kena hati-hati juga. Kita duk show, orang bilang lancar bah dia nyanyi Korea ni kan. Dia orang Melayu tapi lancar nyanyi Korea. Kena tengok juga makna dia tu apa benda. Tengok-tengok dia promosi LGBT. Contoh, haram hukumnya. Buat pula ringtone lagi di telefon. Masa time solat lupa pula silent. Tem merokok bunyi. Kadang-kadang imam pun tasasul juga. Jangan. Jadi tuan-tuan kena perhati. Hiburan sila, tapi tengok dia punya lirik agar tidak membawa, orang kata, mengagungkan perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Yang kedua, nyanyian yang tidak bertentangan dengan pengajaran dan petunjuk Islam, tetapi penyanyi tersebut yang tidak mengawal dan menjaga tata susila dan norma-norma ketimuran dengan membangkitkan perasaan berahi yang tidak mampu dikawal, maka hukumnya haram. Lirik tu sudah bagus, seni kata pun bagus, cantik sudah tuan-tuan, tapi yang menyanyinya perempuan seksi, huru hara juga kita. Bayangkan lirik bila Israel datang memanggil, yang nyanyinya perempuan seksi. Oh iya, itu pun tak boleh, hukumnya juga haram. Kena tengok siapa penyanyi dia. Cantik lagu, lirik cantik, tapi yang menyanyikan itu ada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Tak menutup aurat, seksi, ataupun ringkasnya penyanyi yang orang bilang. Tapi kalau kita tengok sekarang kan, banyak lagu-lagu lirik cantik, macam lagu rock apa semua tu kan, cantik lirik tu. Ada satu lagu saya pun lupa, tapi bila kita tengok seni kata dia apa semua, bawa ingat kepada Allah, cinta tu bawa kepada Allah. Tapi yang menyanyi ni tuan-tuan, macam lupa Allah. Yang menyanyi tu, lagu tu bawa, lirik tu bawa tu benar, tapi yang menyanyi tu dia tu nampak lupa Allah. Tak jadi juga. Jadi biar clear, lirik pun bagus, nyanyian pun bagus, yang penyanyi tu jangan ada yang bertentangan dengan syariat. Penyanyi itu sendiri. Yang ketiga, jika berhibur dengan nyanyian tanpa memperdulikan perkara yang wajib, iaitu solat 5 waktu, maka hiburan ini dianggap melalaikan dan membazirkan waktu kerana berlebih-lebihan yang melampau dengan mengabaikan keutamaan ibadah yang wajib. Maknanya apa-apa hiburan, tetaplah lirik baik, penyanyinya pun baik, tapi waktu solat out.
Waktu zuhur sudah masuk tu, dia duduk naik syekh lagi. Menyanyi lagi. Tetap ianya melalaikan dan ianya membazir waktu. Itulah kita kalau buat majlis kena tengok waktu solat. Kan? Majlis perkahwinan, apa-apa pun majlis. Kadang-kadang kita buat majlis agama ni pun waktu solat KO juga kita. Kan? Kita tidak membesarkan waktu solat tu. Tak apa-apa, pandai-pandai lah orang. Tak, kita buat majlis. Kena atur begitu. Ini kadang-kadang dalam ditatih pun tiada waktu solat. Jadi, yalah zaman kita ni kadang-kadang apa-apa acara pun mesti ada hiburan. Salah tak? Tak salah. Itu sebut tadi tak salah. Lirik baik, penyanyinya pun okey. Kan? Waktu solat terjaga. Okey tu. Kalau hiburan ni dapat menepati syarat-syarat ni, tak ada masalah. Tapi apa yang kita perhatikan tak berlaku begitu. Kan? Time azan di masjid, Bilal ni Allahu Akbar, Allah, tarik tu nahwan, bayati apa semua lagu keluar banget. Azan ni bukan jauh pun daripada tempat dia tu. Kalau karaoke tarik suara otak tu tarik habis. Dahsyat juga, berlawan juga. Jadi kita kena tengok, pakar-pakar tengoklah, kan? Berhibur Islam tak mengharamkan secara total, tapi kita tepati syarat. Sudah. Nak karaoke di rumah, silalah. Tak ada masalah, bukan salah karaoke ni. Kan, mau lepas gian dia belakang. Lama sudah nak pegang mic ni. Nak sila, tak ada masalah. Ataupun ada orang sediakan tempat, memang bilik karaoke. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana Ustaz kalau kita pergi berkaraoke? Kan karaoke dia ada TV dia dalam bilik itu, sound systemnya pun kalau pegang kita pun, kita yang sudahlah suara pun tak sedap, tapi bila menyanyi itu pegang mic dia, sistem dia power jadi sedap. Macam mana Ustaz boleh kan dia kata? Tengok syarat. Ini baru 3 syarat. Ada lagi ni, ada lagi. Ini clear, go on. Ataupun di rumah nak berkaraoke, sila, boleh. Cuma yalah, kena mengambil kira juga jiran kita sebelah. Jangan siuk-siuk kita berkaraoke, jiran sebelah menyumpah serana pada kita, ataupun siap lagi solat hajat. Untuk kita pula apa jiran lah. Kena tengok jiran pula, hak jiran. Kalau boleh tutup habis tu, tingkap ke apakah, cari yang kedap bunyi tu, kita aja dengar. Karaoke dah kau, tak ada masalah. Itu yang ketiga. Apapun hiburan, kalau dia melalaikan kita daripada ingat Allah, khususnya solat, maka ianya juga dikira melalaikan dan boleh jatuh kepada meninggalkan perkara yang wajib. Itu solat itu sendiri hukumnya haram. Yang keempat, pendengar itu sendiri harus tahu mengawal diri dan memastikan hiburan atau nyanyian yang boleh merosakkan jiwa dan mendatangkan fitnah yang melampau kepada agama, maka tindakan yang matang harus dilakukan untuk menyelamatkan diri atau masyarakat sekeliling. Kita sendirilah, kita nak dengar orang menyanyi, kita sendiri tu kena tahu hiburan tu sesuaikan dengan jiwa kita, sesuai dan menepati syarat-syarat sebelum tu, go on. Dan ianya tidak mendatangkan fitnah kepada kita. Fitnah ni macam mana tuan-tuan? Contohlah kita ni ahli masjid, bergelar pula Pak Imam, Bilal masjid.
Kita ni tuan-tuan bukan nak pandai menyanyi. Pandai menyanyi. Cuma nak menyanyi je. Satu ketika di tempat orang kahwin, kita pula sudahlah imam, sudahlah ustaz. Ustaz, selagu lah ustaz, selagu. Kita ni bergoyang-goyang kaki sudah kan. Dicabarnya aku ni, dia bilang kan. Kita pun nak pegang. Kita pula tanya, lagu ni adakah? Pasal kita pun menyanyi. Tuan-tuan, walaupun syarat atas tu clear, tapi oleh kerana kita satu ahli masjid, pak imam lagi, ustaz lagi, tiba-tiba kita menyanyi lagu tu. Kan? Zaman kita pula, dari jauh ambil pula. Dia pergi post di TikTok kan, habis gila. Dia mendatangkan fitnah. Walaupun pada syarat tadi je, tapi dia mendatangkan, bukan orang kata, bukan suasana kita lah, bukan suasana kita, bukan suasana orang yang statusnya ahli masjid, apalagi, bukan suasana. Walaupun ianya pada hukum, tapi dia boleh mengundang fitnah. Fitnah. Tuan-tuan, bahaya fitnah ni bahaya. Sama ada kita sendiri yang mendatangkan fitnah ataupun daripada luar. Macam contohnya lah kan, ada orang agamawan yang statusnya bila tahap ilmuwan lah, tapi itu orang ambil video di negara tempat dia bekerja, tempat dia ialah bukan majoritinya Muslim, di dalam kelab malam orang ambil video sebar sampai di Malaysia. Kenal orang ni, orang hebat ni, ilmuwan ni. Tak, kita yang waras, kita akan fikir itu bukan negara orang Islam, majoritinya bukan Islam. Mungkin bagi di negara itu biasa, perkara biasa. Orang Muslim lah, dia perkara biasa. Tapi bila benda tu datang kepada kita, bukan tempat kita, benda tu biasa. Sudah dia kata ustaz tu masuk kelab malam. Walaupun dia tak buat, tapi itu sudah mendatangkan fitnah. Itu yang kita risau tau. Walaupun barangkali itu negara normal begitu, tapi bila sampai kepada kita benda yang kita tak biasa, keadaan begitu, dia boleh mendatangkan fitnah. Jadi begitulah juga kita lah orang yang mendengar nyanyian kita, jiwa kita macam mana? Kita masuk dalam kereta, pasang radio, macam-macam channel sekarang ni, Hot FM, Sabah FM, Suria FM, apa lagi dah? iKim, jangan lupa iKim. IKIM.FM. Tinggal kita saja mau klik yang mana yang rasa-rasanya bila kita dengar boleh mendidik jiwa kita. Kalau kita dengar lagu yang lara, jiwa kita akan jadi lara. Tapi kalau kita dengar hiburan yang boleh mendidik jiwa kita, maka kita akan terdidik. Itu yang keempat. Syarat yang kelima, kesepakatan ulama dalam pengharaman nyanyian apabila disertai dengan perkara-perkara yang haram, umpama pesta seks, iaitu maksiat, meminum minuman keras, tarian-tarian lucah dan sebagainya. Ini kesepakatan para ulama
lirikmu baik, penyanyimu pun baik, semuanya baik, tiba-tiba ada dalam majlis itu majlis maksiat, semuanya jatuh haram. Semalam ada hamba Allah datang kepada saya, tanya, dia kata, Ustaz, kami ada persatuan memanah, tapi dia bilang kami ni ikut satu tournament, pertandingan. Diorang tahu yang memanah ni adalah geng-geng yang Islamik lah, tahu apa peranan, fungsi sebagainya. Tapi dia kata kami ni ikut satu tournament sampai satu tahap, dia kata ialah bila ikut tournament ni yang menganjur ni bukan yang faham Islam. Mana dia kata kadang-kadang sampai buat satu simbol atau sasaran tu, apa tu orang panggil target tu kan. Kalau kita tu bulat begitu ya kan, ini diletak punya gambar babi buat aim tu, buat di panah kan, apa dia letak patung babi, patung apa lagi lah, betul. Situ pun dah salah. Kemudian dia kata bila kami sampai tahap yang tinggi, kita akan berlawan di Eropah, dia kata. Dan tournament tu memang asal saja, memang situlah yalah, bila menang tu kan buka arak tu kasih pancit. Jadi macam mana tu Ustaz kami lah. Itu terang-terang. Walaupun itu dalam hal berkaitan dengan pertandingan, bukan nyanyian. Tapi kalau ada acara yang ada maksiat, tuan-tuan, hukumnya haram. Begitu juga ada di kalangan kawan-kawan kita yang bekerja di syarikat swasta. Orang datang tanya, Ustaz, macam mana ni, dia kata, cara syarikat sambut apa dia, celebrate ke apakah kan, sambut tu ataupun bulan tu sales melambung, dapat untung banyak, diorang nak sambut, dia kata pergi kelab malam sambut, minum, ikhtilat, percampuran, apa semua. Jadi saya macam mana? Saya macam mana? Janganlah pergi. Kalau kau pergi, tetap haram. Tak boleh. Majlis tu adalah majlis yang haram. Kalau kata ada majlis nyanyian dan adanya arak, maksiat, ikhtilat, perempuan seksi dan sebagainya, kita hadiri majlis tu haram. Begitu juga walimatul urus, kahwin, tuan-tuan, kahwin. Bila majlis perkahwinan, orang jemput kita tu, walimatul urus ni wajib pun kita hadir, selagi mana tiada halangan syarak, keuzuran. Kewajipan kita wajib, bila orang jemput wajib kita untuk hadir, kecuali ada halangan-halangan lah, keuzuran syar'i. Tetapi kewajipan itu terangkat kewajipan itu bila majlis perkahwinan itu ada perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Contohnya ikhtilat, laki perempuan campur. Yang pengantin pun tak tutup aurat, menari hoha-hoha, joget apa semua. Tetamu pun datang, ayo nari. Ikhtilat. Ada pula jamu arak. Yang ini untuk non-muslim saja, ada sana kami sediakan arak. Pun sama juga. Terangkat kewajipan kita untuk hadir, bahkan jangan hadir ke majlis itu. Kita tak hadir itu sebenarnya pun menyelamatkan dia untuk bertambah dosa bagi pihak yang menganjur. Sebab total apa dia, ada sahaja majlis-majlis yang berkaitan dengan maksiat, maka Nabi sebut, la yashrabanna unasun min ummatil khamra yusammunaha bi ghairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azifi wal mughanniyat yakhsifullahu bihimul ard wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir.
akan datang masanya di mana orang-orang dari kaumku akan meminum khamar yang kemudian dinamakannya dengan nama-nama yang lain. Arak tu dijenamakan. Kalau sebut, ini arak, tapi sudah dijenamakan macam-macam nama sekarang kan. Apa nama dia? Beer. Apa lagi? Stout. Apa lagi nama tu? Tiger. Kalau yang tempatan punya Mintako, Lihing, Tapai. Tapai itu kadang-kadang kada sebut ada juga tapai yang dimakan, tidak yang mabuk lah. Tapi tapai yang ini dalam lagi Aramaiti ni kan. Dengan nama-nama yang lain. Diri mereka akan dihiburkan dengan rentak dan nyanyian para wanita. Bila ada khamar, mesti ada muzik dan mesti ada perempuan nyanyi. Ini sudahlah syarat dia. Akan dihiburkan dengan rentak dan nyanyian para wanita, maka Allah Subhanahu wa taala akan tenggelamkan mereka ke dalam bumi dan menjadikan mereka monyet-monyet dan babi. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Dia maksudnya tidak semestinya mereka akan disumpah menjadi seekor monyet atau babi. Rupanya begitu orang jadi babi, jadi monyet. Tak semestinya. Tapi pernah berlaku. Sumpah di sini lebih tepat mengatakan jiwa mereka seumpama binatang-binatang tersebut, tetapi masih dalam keadaan manusia. Perangai babi, perangai monyet. Masing-masing carilah kan macam-macam perangai. Kalau babi sifatnya semua dia sondol, mana kira halal haram, disondolnya, najis pun dia makan. Itulah kehidupan babi. Monyet, apa sifat monyet ni? Kalau pergi tempat yang banyak monyet, janganlah kau letak barang-barangmu, diambilnya cepat. Ini pengalaman saya di rumah kampung, monyet banyak di belakang rumah. Pantang terbuka tingkap, diorang masuk, periuk nasi itu dikuriknya bang. Ini perangai monyet ni kan. Mana itu halal haram? Ini perangai orang-orang yang berada di dalam majlis maksiat. Itulah perangai babi, perangai monyet. Jadi bermakna 1, 2, 3, 4 ada 5 syarat berkaitan dengan nyanyian. Jikalau ianya terhindar ataupun menepati syarat ini, bolehlah nyanyi ke, nak berhibur, silakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kemudian judi mempunyai kaitan yang erat dengan arak. Dia kalau ada arak mesti ada nyanyian dan juga ada kata perempuan-perempuan yang menghiburkan. Mesti dia punya gitulah. Lepas tu pula judi dengan arak ni pun dia ada kaitan. Orang yang gila berjudi ni mustahil dia tidak minum arak. Mustahil. Dan orang yang kaki arak ni tuan-tuan, mustahil dia tidak terlibat dengan judi. Sebab Allah sebut dalam Quran, dua perkara ni saling berkaitan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Ada soalan? Tiada soalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah surat Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii khusr alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq
وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.